والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungannya dan bilangan dan makna bilangan dan yang kedua yakni kamu fasal, yaitu yang tidak ada antara beberapa juzuk itu. Itu. Dan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keduanya daripada pembahagian kam, yakni kam mumpasil, yaitu kam mumpasil yang tidak ada antara beberapa juzuk itu sakat yang berkongsi. Dia tidak ada sakat yang berkongsi. Sakat yang berkongsi itu yang dipanggil dengan had mushtarak. Contohnya kita goli 7 biji, 5 butir. Setiap goli itu tidak ada had mushtarak. Had mushtarak ni apabila kayu yang panjang kita ingatkan dia boleh dibelah kepada 7 ataupun 5, maka bila kita ingat boleh dibelah 5 ataupun 2, maka had mushtarak. Kita tengok had mushtarak tu. Kalau dia jenis tebal, dia panggil sutuh. Kalau jenis macam khat, benang dan tali, dia panggil nuqtah. Itu. Jadi tidak ada beberapa juzuk itu sakat yang berfungsi. Sakat ni had mushtarak. Iaitulah kam mumpasil, bilangan. Misalnya seperti 10. Apabila kita belah 2, adalah hujung setengahnya itu kenakan yang kelima, dan umbi yang setengah lagi itu ialah yang keenam. Kalau had mushtarak, kalau 10 butir, kalau kita bilang daripada 1 sampai 5, daripada 5 pula sampai ke 10, mungkin kita panggil 5 juga. Tapi sampai 5, kemudian lepas dari 5, 6. Jadi dia tidak ada had mushtarak. Tapi kita tak ingatlah pula ketua goli tu bila dipotong ada had mushtarak pula. Tapi itu bukan kita bahas tu. Ketua goli tu, kalau kita iktibar 10 butir tu, maknanya setiap itu nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kalau 10 butir kita bahagikan 5 butir, 1, 2, 3, 4, 5, yang ni 6. Dia tak panggil 5 juga. Sebab apa? Tidak ada had mushtarak. Tapi sebutir tu kalau kita potong 2, dia ada had mushtarak pula. Tapi kita bukan bincang yang itu. Bukan itu kita bahas. Ini bilangan 10. Apabila kita belah 2, adalah hujung setengahnya itu kenakan yang kelima. Hujung tu lah, start daripada 1 sampai 5, itu hujung dia. Bila kita kerat daripada 6 tu, itu permulaan. Itu dipanggil bidayah balik. Nihayah, bidayah. Yang kita sebut hari tu ni. Yang sebelah iaitulah dan umbi yang setengah lagi, permulaan yang setengah lagi. 10 butir kita belah 2 jadi 5. Hak permulaan yang kita potong, yang hujungnya itu 5, yang satu lagi itu ialah yang keenam. Dia tak panggil yang kelima juga. Tu. Tapi kalau kam muttasil, kalau kita belah
dia tetap dipanggil had mustarak lah. Kalau sutuh tetap sutuh. Kalau sutuh tetap sutuh. Kalau khat tetap khat. Nuktah tetap nuktah. Baik. Dan kiaslah yang seumpamanya bilangan yang tersebut. Pendeknya, ringkas cakapnya, kam mumpasi itu ialah bilangan. Itu bilangan. Sebab tu kalau kita belajar ilmu tauhid, esa ini esa pada zat, pada sifat, dan esa pada af'al, pada perbuatan. Esa pada zat, zat Allah itu bukan jenis kam muttasil, bukan jenis gabungan juzuk anggota dan daging dan tulang dan darah dan orat dan seumpamanya. Dan juga zat Allah tidak ada di luar, di mana-mana, yang mana satu zat yang seumpama dengan zat Allah itu dipanggil kam mumpasi. Kam mumpasi nama dia. Dia kam ni dua. Sebab tu kalau kita belajar ilmu tauhid, disebut kam mumpasi ni, kalau kita kata tidak ada Tuhan yang lain pada Allah, kalau takdirkan ada Tuhan yang lain pada Allah, itu dia panggil kam mumpasi. Kam mumpasi. Dan dalam kitab dia kata nafi kam, tolak kam. Tolak kam ni tolak ma hasala bil kam, sesuatu yang menyebabkan jadi kam. Kalau kita tolak kam, tolak sekalian Tuhan. Sebab kam ni sekurang-kurangnya dua. Kalau kita kata Tuhan B, Tuhan A, Tuhan B, kalau kita kata tolak kam, maknanya B dengan A sekali tolak. Tapi yang menjadi kam ni B. B ni yang menyebabkan Tuhan kedua, Tuhan dua, Tuhan satu, Tuhan dua. Bila datang Tuhan dua ini yang menyebabkan jadi kam. Kalau satu tak dipanggil kam, tak dipanggil dengan kam. Sebab tu dalam kitab bila sebut menolak kam, ini menolak ma hasala bihil kam, sesuatu yang menyebabkan jadi kam. Itu. Baik. Sebab tu kalau kita belajar makulat, kita faham dengan sebenarnya ilmu tauhid yang kita belajar, ilmu tauhid ni. Baik. Dia nak sebut apa makna bilangan yang tak pernah orang bahas. Dibincang apa tu bilangan. Kata Tuhan tak berbilang. Tuhan tak berbilang. Apa makna bilangan? Dan kenapa dipanggil Allah ni dengan Esa? Baik. Dan makna bilangan itu ialah barang yang bersamaan. Ni payah ni. Barang ini bilangan yang bersamaan dengan setengah perhimpunan yang sebelah atas dengan yang sebelah bawah, sama-sama jauh keduanya. Kedua perhimpunan itu ataupun berdempet, ni berdekatan, keduanya semacam 2 dengan 3, 2 dengan 3 berdempet. Begitu juga 4 dengan 3 berdempet. Ada yang berjauhan, mana? 1 dengan 2. Itu berjauhan. Jauh. Dan makna bilangan itu ialah barang yang bersamaan dengan setengah perhimpunan yang sebelah atas dengan yang sebelah bawah. Ikutlah, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita takdirlah 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan bawah, 6, 7, 8, 9, 10 itu bilangan yang atas, perhimpunan yang sebelah atas. Tapi dia tak semestinya begitu. Kalau kita kata 2 tu dikapit oleh 1 dengan 2 tu dikapit oleh 1 dengan 3. Itu bilangan yang bawah. Bilangan atas ialah 4. 4 dengan 2 lebih kurang juga, sebab 4 tu dikapit dengan 3 dan 5. Dan sama-sama jauh. Dia jauh. 2 jauh dengan 4, 4 jauh dengan 6. Itu 4 jauh dengan 2. 4 dia jauh dengan 2, dan 2 juga jauh dengan 4. Dia jauh dengan 4. Jauh ni maknanya ada bilangan yang lain yang mencelahi.
dengan 2. 2 tu 3, 4. Dan 4 tu juga yang mencelahi ialah 3. Itu yang dikata barang yang bersamaan dengan setengah perhimpunan yang sebelah atas dengan yang sebelah bawah sama-sama jauh keduanya atau berdempet keduanya. Berdempet ni melekat lah, macam 2 dengan 3. Tu. Atau berdempet keduanya. Misalnya, di sini pasti elok sebab ada jatuh banyak situ kan. Misalnya, misal bilangan ni seperti 2 dikatakan bilangan. Kerana apa? Kerana bersamaan dengan setengah perhimpunan 3 dengan 1, yang mana 3 dan 1 itu yang berdempet keduanya. 3 dan 1 dengan 2 itu. 3 dengan 1 itulah yang mendempetkan, yang mengkapit 2. Jadi 2 itu dikapit oleh 1 dengan 3. Itu mana berdempet. Misalnya seperti 2 dikatakan bilangan kerana bersamaan dengan setengah perhimpunan 3 dengan 1 yang berdempet keduanya dengan 2 itu yang mengkapit. Dan perhimpunan itu yang dikata bersamaan dengan setengah perhimpunan yang sebelah atas dengan yang sebelah bawah, dan perhimpunan itu ialah 4. Itu perhimpunan di sebelah atas 4. Maka setengah daripada perhimpunan itu ialah 2. 2 tu perhimpunan yang di bawah. Maka bersamaan ia 4 dengan 2 yang dimisal itu. Dia sama dengan 2. 4 tu sama dengan 2. 4 dikapit oleh dengan 3 dan 5. Begitu juga 2 dikapit oleh 1 dengan 3. Dan sama-sama dikapit, berdempet dan sama-sama jauh. Itu saja. Dia sampai saya mencari kitab, dia tak cari lagi lah. Kitab makulah besar-besar, kecil-kecil tak ada. Tak ada bilang, tak ada adatnya. Tok Syekh ambil mana pun tak tahu. Tapi tahu dia sebut tu, takutlah kita nak beritahu kata kenapa 1 tu tak dinama bilangan. 1 tu tak nama bilangan sebab dia tidak ada yang jauh. Dia hanya jauh, tidak ada yang mengkapit dia. Tu yang berdempet tu. Kalau kita faham tu tahqiq lah. Itu saja. Tapi dia bahasa Melayu dulu dia dipayah faham. Baik. Jadi maka bersamaanlah ia 4 dengan 2 yang dimisal itu. Maka 4 berdempet dengan 3 dan berjauhan dengan 2. Dan 2 itu berjauhan dengan 4 dan berdempet dengan 3. Macam tu pun boleh. 4 berdempet dengan 3 dan berjauhan dengan 2. Dan 2 itu berjauhan dengan 4 dan berdempet dengan 3. Itu berdempet. Dan ini misal ditasawurkan yang sebelah atas dan yang sebelah bawah yang berdempet keduanya sahaja. Contoh 3 di atas bagi 2 dan 1 tu bawah bagi 2. 1 tu bawah 2, 3 tu atas 2. Jadi 3 dengan 1 ini duk melekat dengan 2. Itu maknanya yang sebelah atas ini misal ditasawurkan yang sebelah atas dan yang sebelah bawah yang berdempet keduanya sahaja. Tidak ditasawurkan yang jauh. Kita tak tasawurkan yang jauh. Kenapa? Kalau kita tasawur dengan yang jauh, kerana sebelah bawah tidak ada dah pada 1 itu. Sebab 1 tidak ada yang berdempet dia. 2
Yang berdempetnya ialah 3 dan 1. 1? Apa yang berdempet dia? Sebab tu dia tak nama bilangan. Tu dia nak cerita hak tu ya. Dia tak nama bilangan. Itu. Dan misal yang ada keduanya. Tadi kat mana yang jatuh tadi? Ada panjang situ kan? Itu saya nak sebut. Panjang kan? Kena tengok selalu. Dekat mana mula Dia tak bawa pula alamat. Tak. Sebelum dan ini misal ditasawurkan. Situ kalau kita tak tulis memang tak faham. Atau berdempet keduanya dengan 2 itu. Situ. Atau berdempet keduanya. Panjang tu. Atau berdempet keduanya. Misalnya, hadu tak ada kan? Kena tulis. Misalnya seperti 2. Dikatakan bilangan kerana bersamaan dengan setengah perhimpunan. Banyaknya hilang. Misalnya seperti 2 atau berdempet keduanya. Tak apa tu. Yang jatuh sini. Misalnya seperti 2 dikatakan bilangan kerana bersamaan dengan setengah perhimpunan 3 dengan 1. Kerana bersamaan dengan setengah perhimpunan 3 dengan 1 yang berdempet keduanya. Yang berdempet keduanya 3 dan 1 itu dengan 2 itu. Dengan 2 itu tu tak sama lah. Kan? Dia punya jatuh punya banyak. Tu kata ini kitab baru ni. Kitab baru tak ada sampai 1 tahun, 50 tahun tak sampai. 30 tahun tak sampai untuk dia ni. 20 tahun. 20 tahun lagi tak apa. Dah hilang lah nuskah. Dah hilang lah. Sebab tu yang bahaya tu. Bahaya tadi duk bincang tadi tentang apa dia manuskrip. Banyak nuskah yang jatuh. Kita tidak ada satu badan yang melindung manuskrip ini dan mengkaji. Perpustakaan negara dia hanya simpan saja. Dia hanya jaga saja, tapi dia tidak mengkaji. Lepas tu dia kena lantik pakar-pakar mengkaji. Nak lantik pakar-pakar ni yang dia kena cari hak seban sengit-sengit. Pokok ni baru boleh baca Jawi. Tu pun hak seban sengit tu pun nak boleh lepas. Saya kadang budak universiti main bawa dia pun ditangkap di perpustakaan negara. So kita baca. Tu pun pandai. Kena tengok betul-betul. Kadang-kadang Arab dia tak tepat. Kita Jawi ada Arab dia tak tepat. Jadi kita nak ikut betul-betul, nak baca tak boleh. Dia kena pakar Arab juga. Sebab apa? Kita Jawi ni, dia orang dulu ni kadang-kadang dia bukanlah alim sangat. Tapi dia terdedah dengan bahasa Arab. Kadang dia belajar Mekah 3 tahun, 4 tahun. Dia balik dia mengarang. Tapi dulu oleh kerana terlalu ramai orang alim, kitab-kitab yang mereka karang jadi tak popular. Jadi yang popularnya kitab yang alim-alim. Macam Syekh Daud. Jadi dia jadi satu manuskrip yang tersimpan di rumah-rumah dan sebagainya. Jadi bila kita nak baca memang susah. Ada Arab dia pun tak betul. Ada juga Arab dia tak betul. Kadang-kadang hadis dia kata bukan hadis dia kata hadis apa dah. Dia kena kaji. Tapi banyak maklumat yang kita dapat. Belanda dia boleh ambil. Dia boleh ambil kitab-kitab ni, manuskrip ni dia boleh kaji. Dengan kajian dia pun ambil manuskrip ni, dia boleh tahu lagu mana akidah dan pegangan, lagu mana kehidupan orang Melayu kita dengan dia ambil manuskrip. Belanda dia bukan main jajah saja. Dia curi manuskrip tu. Kita tak beli manuskrip. Sebab apa? Kita tak beli. Sebab kalau ayah dia tok guru, anak dia dah tak jadi. Anak dia tak jadi tok guru. Jadi kitab-kitab tadi anak-anak lah baca. Anak-anak baca. Siapa tak mau aku makan. Lepas tu kita bawa ke anak-anak. Anak-anak yang baca.
Ni macam ni. Ni tak sampai baru 20 tahun. Dan mana dah tertanggal dah ni. Jadi yang dicetaknya mana? Baru ni. Bukan yang lama. Jadi kita ulang sekali lagi. Misalnya seperti dua atau berdempet keduanya. Misalnya seperti dua dikatakan bilangan kerana bersamaan dengan setengah perhimpunan 3 dengan 1 yang berdempet kedua mana? 3 dan 1 itu yang melekat dengan 2 itu. Dia nak mesti berdempet. 1 tak ada siapa yang berdempet. 2 saja di depannya. Dan perhimpunan itu ialah dengan 2 itu. Habis Dekat tu dengan 2 itu habis. Ni baru sama beli. Lepas ni tak ada lah. Saya tengok tu yang lepas ni sini saja. Dan tapi kalau ada lain tolong beritahu. Dan perhimpunan itu ialah 4 yang dikata bersamaan dengan perhimpunan yang atas tu. 4 macam tu juga. Maka setengah daripada perhimpunan itu ialah 2. Sebahagian perhimpunan itu 2. Itu perhimpunan yang di bawah. Maka bersamaan ia 4 dengan 2 yang dimisal. Sama saja. Dia dikapit dan dia berjauhan. Tapi kita cerita hak kapit dulu. Tu. Dia dikapit dengan 3 dan 5. Dan 2 dikapit dengan 1 dengan 3. Itu. Dan ini misal ditasawurkan yang sebelah atas dan yang sebelah bawah, yang berdempet keduanya saja. Atas bawah lagu mana? Kalau kita 2, atasnya 3, bawahnya 1. 3 dengan 1 inilah yang mendempetkan dengan 2. Itu yang berdempet keduanya saja. Tidak ditasawurkan yang jauh kerana ambil yang dekat saja. Kerana kalau kita tasawur sebelah jauh, tidak ada dah pada 1 itu. 1 tu kita nak kira macam mana 1? Sebab tu kita kena ambil yang berdempet. Tidak ditasawurkan yang jauh kerana sebelah bawah tidak ada dah pada 1 itu. Dan misal yang ada keduanya. Lagu mana keduanya? Yakni yang dekat dan yang jauh. Dekat dan yang jauh. Contohnya 1 dan 3. Tak apa, kita tengok dulu. Seperti 3, maka ianya bersamaan dengan setengah perhimpunan 4 dengan 2. 3, maka ianya bersamaan dengan setengah perhimpunan 4 dengan 2. Mana? Yang berdempet keduanya 4 dan 2 itu dengan dia dengan 3. Dia buat contoh 3, maka ianya bersamaan dengan setengah perhimpunan 4 dengan 2. Yang mana? Yang berdempet keduanya 4 dan 2 itu dengan dia dengan 3. Itu dia tu. Contoh 2, 3, 4. Jadi 2 dengan 4 tu berdempet dengan 3. Kalau kita buat angka 2, angka 3, angka 4, kita buat anak panah di bawah, kita fahamlah kata berdempet. Ini dipanggil berdempet.
dempet dengan 3. Kita buat angka tu. Anak panah. Ianya bersamaan dengan setengah perhimpunan 4 dengan 2 yang berdempet keduanya 4 dan 2 dengan dia dengan 3. Dan bersamaan pula dengan setengah perhimpunan 5 dengan 1 yang jauh keduanya. Dan bersamaan pula dengan setengah perhimpunan 5 dengan 1 yang jauh keduanya dengan dia dengan 3. Tu dia tu. Silap letak dia habis. Kan? Bersamaan tu apa? Sama-sama jauh. Silap dia. Ni duk kaji bilangan ni. Ni tanda berjauhan ni. 1 dengan 5 sama tak? Sama dengan sebab berjauhan dengan 3. Jauh ni senggang. 1 dengan 5 sama. Sebab apa? Sama-sama jauh dengan 3. Situ. Itu dia kata. Dan bersamaan pula dengan setengah perhimpunan 5 dengan 1 yang jauh keduanya dengan dia dengan sama selangi. Sama selang. Kan? 1 selang dengan 2. 5 selang dengan 4. Sama selangi ni maknanya 1 selang dengan 2. 3 ada 5 selang dengan 4. Jadi sama-sama selang. Jadi 1 dengan 2, 1 dengan 5 sama. Itu maknanya dan bersamaan pula dengan setengah perhimpunan 5 dengan 1 yang jauh keduanya dengan dia dengan 3 dengan sama selangi. Jadi 3 tu berdempet dengan 2 dan 4 dan berjauhan dengan 1 dan 5. Tu berdempet dan jauh. Disebut dekat dan jauh tu. Jadi 3 dia berdekatan, dekat dengan 2 dan 4 dan dia jauh dengan 1 dan 5. Nak nama bilangan tu. Baik. Dengan sama selangi 1. Selangi 1 ni maknanya 5 selang dengan 4. 1 ya. Dan 1 nak sampai ke 3 tu selang dengan 2. 1 saja. Kiaslah. Kita nak buat selang dengan 2 apa ikutlah. Kiaslah. Jadi dia kena ada jauh dekat. Dia kena ada jauh dekat. Kiaslah yang banyak lagi lah. Ikutlah. Kalau 1 dengan 4 diselangi oleh 2 dengan 3. Kiaslah yang banyak lagi. Hasilnya, kesimpulannya 1 itu tidak dinamakan bilangan. 1 itu tak nama bilangan. Tu dia nak buat apa? Dia nak beritahu tu ya. Tapi saat ni kalau orang tanya kenapa tak nama bilangan, dia kena cerita. Jauh, dekat, dempet, tak dempet ni. Sebab 1 dia dempet dengan siapa? 2 baru nama bilangan. Sebab dia dempet dengan 1 dengan 3. Tu walaupun dia nak sebut, dia nak beritahu kata 1 tu bukan bilangan. Tapi dia sebut dulu. Tapi saya cari kitab lain, orang tu cari tengok. Tok Syekh ni dia ada kitab dia. Saya tak tengok, tapi mawakih saya tengok tak ada lagi. Takrif adat. Adat tu tak ada lagi. Dia ambil kitab mana Allah Alam. Tapi sampai sehingga tahu tu lah. Orang dulu dia mengaji, dia kaji sampai macam tu. Tu kalau cerita tu langsung tak faham. Cerita kat orang kampung di masjid orang tak faham. Dia tak faham tu kata hebat ilmu ni. Ilmu tu hebat sebab tak faham. Ni kadang-kadang ada golongan yang tohmah. Jadi ilmu tauhid, ilmu kalam seolah menjadi satu ilmu yang eksklusif. Khusus bagi orang yang jadi makna ilmu kalam ni dimonopoli oleh golongan tertentu. Ada pokok yang perli. Kalau kata khusus bagi tutup
takkan lahir tu tok guru selepas pada tu. Nah, tok guru ni nak jadi tok guru, dia belajar dulu tauhid. Kan? Asalnya dia tak erti. Asalnya dia tak tahu apa. Kemudian dia jadi tok guru, mati jadi pula. Kan? Ilmu ni dia bila dia payah, dia benda apa pun, kalau hak yang mahal ni dia payah dapat. Itu nak beritahu kata ilmu tauhid ni mahal. Kan? Kita nak dapat mutiara tak duduk tepi pantai. Kan? Dia tak duduk tepi pantai. Kita nak dapat emas, perak dan sebagainya, semua duduk di dalam bahan galian. Kan? Dia panggil makdin, bahan galian. Benda-benda tu payah. Nak dapat ikan wah, ikan keli, dia duduk dalam sungai, duduk di bawah. Dia duduk bawah. Di atas tu ikan kemarah. Orang kampung panggil anak kari. Kan? Nak tu boleh dapat. Kita nak kata eksklusif tak. Ilmu tauhid tak ada tu guru yang kata nak belajar ilmu tauhid ni bukan semua boleh belajar tak. Cuma mungkin kita yang tak belajarnya. Kita ni yang tak belajar sebenarnya. Kalau begitu, kalau kita kata ada kasta, kan, pengajar ilmu ni ada kasta. Itu kenapa ada ni BA, ni MA, ni doktor. Kan? Kalau saya kata kalau itu mudah, saya nak masuk mengaji doktor. Kan? Syahadah pun tak ada, sijim tak ada. Boleh tak? Tak boleh. Dia pun kata tak boleh. Tapi kalau mengaji ilmu tauhid, tak kira ilmu berapa pun, kan? Tak ada sijim pun boleh masuk belajar. Cuma dia mahal, dia jadi payah sikit. Dia bukan khusus pada golongan tertentu, tidak. Siapa pun boleh belajar. Cuma dia kena tekun. Habislah. Itu nak beritahu kata satu tu bukan bilangan. Lepas tu cuma kata satu ni bukan bilangan lah. Mana kita boleh kata Tuhan ni satu. Cuma ada orang yang bahasa kita ni dia ada satu lagi, kosong, zero, suffer. Jadi lah ni senang. Kalau kita ada lagi istilah yang lebih elok, kita boleh kata sa. Jadi sa ni jadi kita tak tanyalah satu ataupun kalau satu dia ada zero. Zero ni sebut saja bukan ada pun. Kan? Dia ada zero. Kalau begitu Tuhan bilangan, kalau kita kira zero, satu tu bukan satu tu bilangan. Kalau kita kira zero, kalau kita faham tadi ya. Tapi zero tak kira, sebut saja ya. Sepuluh. Sebab tu kalau kita bilang tak sebut kosong. Kita tak kata cuba bilang kosong, satu, dua. Tak, satu, dua, tiga saja. Sebab zero tu kosong, nama pun kosong, suffer. Kosong. Tapi kalau kita kira juga suffer ataupun zero ni, kosong ni, satu bilangan lagi. Sebab dikapit. Satu tu dikapit dengan kosong dengan dua. Tu kata penting tu. Walaupun bunyi tak teh payah. Kita boleh faham. Bolehlah sebut kenapa satu tu tak dipanggil bilangan. Itu. Sebab bilangan dia ada gu. Baik. Hendaklah kita ketahui bahawasanya kam muttasil itu ada kalanya tetap bendanya. Tetap. Bendanya tetap. Ni macam ni. Kita iktibar boleh potong dua. Tetap bendanya. Iaitu kamutasil yang tetap bendanya. Tetap jirimnya. Iaitu mikdar, qadar lanjutan bentangan. Qadar lanjutan ni dia pergi ke situ panjang, pergi ke sini lebar. Ke atas ke situ dia panggil umur tu lanjut. Lanjutan ni, qadar lanjutan ni iaitulah panjang, lebar, tebal. Itu dipanggil mikdar lanjutan bentangan. Itu. Qadar lanjutan. Lanjut ni dia lanjut terus pergi ke depan panjang. Kalau dia pergi ke depan naik ke atas, pergi ke lurus naik ke atas, pergi pula ke bawah, dia panggil tebal. Tu. Kalau dia panjang kemudian dia pergi ke situ, lebar. Dia terus kemudian dia ke situ, lebar. Kalau dia terus dia ke situ, dia naik ke atas, baru dia panggil omuk. Macam mana saya pernah buat rajah sebelum ni.
Ni macam ni, lanjut lah. Lanjut. Lanjut. Kalau tiba ke sini, kita kena buat macam ni lah. Kita buat saingan lebar. Kalau ke sini, baru tebal. Baru tebal. Kalau begini, tul. Tul. Begini, sini, ke sini, lebar. Tikam ke sini, baru tebal. Baru dia tebal. Itu koda lanjutan. Iaitu miqdar lanjutan bentangan. Maka boleh berhimpun juzuk-juzuknya yang dipardu itu, yang dipardu takdir. Berhimpun tak juzuk-juzuknya? Berhimpun. Ni macam ni, kita takdirkan boleh potong 5. Kan? Sekarang kalau kita lihat sekarang ni, bil fi'li dengan live melekat, berhimpun, tak ada lari. Dia nak cerita nanti zaman. Zaman ni kan mutasil tak? Zaman ni kan mutasil. Zaman tu Adam sampai sekarang ni dia bukan putus. Hilang. Zaman ni kan mutasil, tapi dia hilang. Yang ni kan mutasil juga, kekal. Dia kekal. Yang ni tak pergi ke sini, yang sini tak pergi ke sini, yang ni tak pergi, tetap macam tu. Tapi zaman dia pergi. Sekarang akan datang, dahulu, sekarang akan datang. Dahulu, sekarang akan datang. Dahulu, sekarang akan datang. Dia sentiasa. Ni sekarang, habis lepas lah. Lepas tu masa kita ni hanya sesaat. Masa kita ni sesaat. Habis. Jadi kita tak duduk. Masa sekarang ni tak pernah kita kekal duduk. Sekarang habis lah. Dia memang masalah lah. 1, 2, 3, 4, 5. Tu dia panggil hak ni dia tak kekal. Dia nak beritahu hak tu. Ni yang disebut ni tetap benarnya. Iaitulah miqdar lanjutan bentangan. Maka boleh berhimpun juzuk-juzuknya itu. Yang dipardu itu pada ada selalu ni bil fi'li. Bil fi'li dengan jalan selalu, dengan jalan live. Bil fi'li ni live. Yang mana kita boleh tengok live macam ni, tak berubah. Itu dengan jalan selalu. Ni pun payah juga tu. Dulu tu dia sebut dengan jalan selalu. Nak boleh faham ni 3-4 tahun juga. Ada selalu. Dengan jalan selalu. Dengan jalan selalu ni langsung. Secara langsung kita tengok. Tu langsung. Tapi kita sebut live. Masuk radio ni. Saya hari ni duk kena perali lah. Itu maksud dia. Yang dipardu itu pada ada selalu. Dia panggil, Arab panggil bil fi'li, lawannya bil quwwah. Bil fi'li, bil quwwah. Seperti panjang. Kita tengok panjang. Dia panjang tu. Dan pendek. Panjang, pendek, gemuk, ikutlah. Dan ada kalanya ni. Dia panggil, Arab panggil qarruzat. Qarruzat. Tetap zatnya. Dalam Arab disebut kamutas ini ada yang qarruzat, qarruzat. Tu makna dia boleh berkumpul juzuk-juzuk yang dipadukan dengan koda-koda yang tertentu. Baik. Dan ada kalanya tidak tetap bendanya. Dipanggil ghairu qarrizat. Ghairu qarrizat. Tak tetap. Dan ada kalanya tidak tetap bendanya. Iaitu zaman masa. Zaman masa. Dia bukan tetap. Jadi kalau kita mudah cakap, tapi sebenarnya dialah masa ni hilang.
Kan? Kalau kita kata madi dengan mustaqbal, apa hak mustarak dia? Hak mustarak al-an. Al-an tu hak mustarak dia. Madi, mustaqbal, al-an. Itu hak mustarak dia. Al-an tu hak tu yang sikit sangat tahu saat. Sekarang tu. Cuba kita bayang, sekarang kita duduk kan. Sekarang habis. Sekarang habis. Tu hak mustarak dia. Hak mustarak di antara madi dengan mustaqbal al-an. Sekarang ni. Baik. Dan ada kalanya tidak tetap bendanya, iaitu zaman masa.